Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, para muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu daripadanya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana kita tak dapat nak nilai, kita tak dapat nak kira apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang mana Allah Ta'ala firman dalam satu ayat Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Cuba kita kelik rumah, ambil kertas keping, ambil buk sutih, cuba tulis gapo dia nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala rakyat la tuhsuha. Kamu tak akan nak hitung apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Khususnya nikmatul Islam mula-mula sekali. Kita dengan Nabi SAW lebih kurang 1400 tahun lebih. Kita dengan Nabi. Tapi kita di hari ini salah satu daripada orang yang dapat Islam, yang boleh kata la ilaha illallah. Tepat kita salah satu daripadanya dapat nikmat pula, keamanan pula. Tak ada orang nak bunuh orang kata la ilaha illallah. Kalau pergi Burma, orang bakar rumah. Burma di hari ni, subhanallah, gapo kita nak kecek. Cuba kita tengok di dalam YouTube ataupun tengok di dalam gapo benda sosial media hari ni, nak caya beberapa benda yang pelik, yang manusia sekadar pakai ikan. Tapi orang Burma, orang yang bukan Islam, tak kenal kepada Islam, dia bakar orang Islam. Tu nak raya kata nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ni, subhanallah. Sebab tu saya raya kata kita dengan Nabi ni 1400 tahun. Ada orang dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi. Sehingga musyrikin kata, wahai Abu Talib, aku nak bunuh Muhammad. Aku nak ambil Muhammad, aku nak bunuh sebab dia dakwah Islam. Abu Talib kata lagu mana? Aku tak benar nak bunuh Nabi SAW. Sedangkan dia bukan Islam. Orang bagi harta tawaran kepada Abu Talib. Abu Talib, mu ambil gapo mu nak? Tapi nak bunuh Nabi SAW. Abu Talib tak ui. Abu Talib dekat dengan Rasulullah. Orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Abu Talib Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan satu ayat. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Setelah mana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Muhammad dalam surah Duha. Sedangkan Nabi SAW seorang anak yatim. Yang mana Allah Ta'ala bagi 2 tahun, 2 bulan dalam perut mak ayah dah meninggal dunia. Hidup bersama Aminah 9 tahun. Sebelum bersama Aminah, hidup dengan Ummul Aiman ataupun Halimah As-Sa'diyah. Sehingga tanya orang musyrikin pada masa tu, pia sanggup nak pera Nabi SAW? Tak ada orang nak sanggup nak nyusu Nabi SAW. Oleh kerana dia sebagai seorang anak yatim. Itu Nabi SAW. Apabila Allah Ta'ala bagi hidup bersama Aminah, Aminah bawa pergi ke Abwa. Siapa di Abwa nak klik ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan, Aminah meninggal dunia, mati. Hak tu Allah Ta'ala kata, fa'ammal yatima alam yajidka yatiman fa'awa. Setelah mana Allah Ta'ala bagi ayah meninggal dunia, mak meninggal dunia, Allah Ta'ala bagi pula Abdul Muttalib sebagai tempat tupai bagi Rasulullah SAW. Hidup bersama Abu Talib 2 tahun. Meninggal dunia pula Abu Talib. Abdul Muttalib. 2 tahun meninggal dunia Abdul Muttalib. Akhir hidup dengan Abu Talib.
Berasa pun nak seronok dah duduk dengan Abdul Muttalib. Gi pera kambing. Gi buat gatu, buat kerja ni. Tapi akhir, mati pula Abdul Muttalib. Akhir bersama Abu Talib. Kita nak mana daripada kisah Abu Talib? Kita nak tempat Abu Talib apabila dia nak meninggal dunia. Nak mati. Bukan manusia biasa pergi jumpa dengan dia. Bukan peratahanan pribadi yang paling hebat dalam dunia. Bukan. Nabi SAW apabila minta doa, Allah Ta'ala tak akan sekat doa Nabi SAW. Orang ni pergi jumpa dengan Abu Talib. Nyawa di halkum. Dekat nak mati dah. Maka akhir Rasulullah masuk dalam rumah Abu Talib. Duduk rumah Abu Talib. Gapa Rasulullah kata? Di tepi Abu Talib ada dua orang manusia yang paling jahat. Nama dia Abu Jahal dengan Abdullah ibnu Umayyah. Dua orang ni duduk tepi Abu Talib. Orang yang Rasulullah kasih. Akhir Rasulullah kata, ya ammi, bapa saudaraku, kul la ilaha illallah. Kamu kata la ilaha illallah. Dua penipu, dua penjahat kata lagu mana? Atatruku millata abikum. Mu nak tinggal kau agama nenek kamu? Agama Abdul Muttalib hendak bawa semenjak daripada mana mu nak tinggal Abu Talib? Maka Abu Talib mati dalam keadaan bukan Islam macam kita di hari ini. Maka dia akan tangan oleh seorang mulia di sisi Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tangan. Raya kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatlah bapa saudaraku. Sehingga Allah Ta'ala jawab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, walau orang yang Muhammad kasih, walau Muhammad kasih pera Muhammad, walau bagi segala benda kepada Muhammad, tak bagi musyrikin bunuh. La tahdi man ahbabta. Walau Muhammad kasih, Muhammad tak boleh bagi hidayah. Sebab tu hidayah daripada Allah. Hidayah bukan daripada manusia. Seorang profesor daripada negara Eropah. Profesor ni dia reti segala benda. Satu ketika profesor ni, orang tanya dia. Dia bukan Islam asal, dia Kristian. Apabila dia memeluk agama Islam, orang tanya dia, gapakah sebagai nikmat yang kamu berasa mujur sekali? Nikmat yang memujur sekali, gapo dia wahai profesor? Ngaji tinggi, boleh buat segala benda. Jawab profesor, aku dapat Islam itu sebagai nikmat yang paling tinggi bagi diri aku. Maka orang tanya pula soalan yang kedua, apa benar yang kamu duka cita di dalam hidupmu? Dia kata, aku paling duka cita sekali satu benar. Gapo dia? Oleh kerana mak bapa aku tak dapat Islam. Itu sebagai benar yang duka cita bagi diri aku. Aku rasa semsau. Aku rasa tak sedap duduk oleh kerana mak bapa aku tak dapat nikmat Islam supaya aku dapat. Tuhan muslimat, nak ayat kata nikmat Islam adalah satu nikmat yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling hebat. Cuba pergi jumpa dengan orang Syiah. Rakyat dia masuk Islam, dia tak masuk. Sebab dia tak boleh hidayah. Kita yang ada Islam di hari ni, kalau mak bukan Islam, gapo kita nak jawab depan Tuhan sikit lagi? Gapo nak jawab? Yang Allah Ta'ala nak tanya, man rabbuka? Adakah kita nak jawab Allahu Rabbi? Islam, oleh kerana kita tak ada Islam, kita tak akan jawab. Sebab tu sehebat-hebat nikmat, iaitu nikmat Al-Islam. Itu satu nikmat. Kaya, satu nikmat juga. Satu soalan, siapakah sekaya-kaya manusia di dalam dunia? Kaya sekali dalam dunia. Pia? Pia makcik? Tak serayak lah Tuhan. Tuhan tu cerak dah, tak ada pia nafi. Pia? Fir'aun.
sekaya-kaya manusia di dalam dunia, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kaya yang Allah Taala hantar dalam dunia. Bangun daripada waktu subuh. Bangun pagi, semaya subuh sejik, klik sapa rumah, tanya bini, gapo ada dalam rumah hari ni? Jawab bini, abang, kita tak ada walau satu makan ni. Rasulullah tubik daripada rumah bini pertama, pergi pula rumah bini sore lagi. Tanya bini sore lagi, gapo kita ada hari ni? Jawab bini, kita tak ada gapo nak makan, abang. Walau satu biji kurma, walau satu buah kurma kita tak ada nak makan, abang. Rasulullah kata, lagu mana? Kalau gitu aku puasa. Malam pula dah dekat nak buka puasa. Kelik rumah bini pula tanya makan ni untuk nak buka puasa. Jawab bini kata, tak ada juga, abang. Hanya ada ais gelas. Bismillah. Rasulullah minum juga dengan ais gelas. Sebab untuk nak melesaikan fardu puasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat kata seorang kaya di dalam dunia tak ada makan ni nak makan. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur atas tikar. Kita hari ni tak ada tidur atas tikar, ada tak tidur atas tikar? Kalau tidur gak pian nyerah je atas tikar. Malam atas lemek 8,000 lebih. Lemek yang kita beli. Kita tidur nyerah atas lemek. Tapi Nabi SAW, semulia-mulia manusia, sekaya-kaya manusia, tidur atas tikar. Sehingga Umar bin Khattab tengok Rasulullah. Fama bika ya Rasulullah? Gapamu Rasulullah? Tidur atas tikar. Orang kaya, orang kekasih Allah, tidur atas tikar. Umar kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Raja Persia, Raja Rom, tidur atas harir, tidur atas pamai, tidur atas mah, tidur atas harta. Bapa seorang kaya atas dunia, tidur atas tikar. Ni orang kaya. Di dalam perang. Dalam perang. Sahabat mari, ya Rasulullah, kita ni dah 3 hari 3 malam ya Rasulullah, tak ada makan, tak ada minum. 3 hari 3 malam dah ya Rasulullah. Subhanallah, ada orang tak biasa makan 3 hari 3 malam. Hari ni nasi khabu. Kelik pula nasi lemak. Malam pula nasi kaumuk pula. Lepas tu ada lagi mani. Tu nak ayat kata kita dengan Allah. Nabi SAW ambil batu ikat di perut. Ambil batu ikat di perut. Sahabat tanya, ma bika ya Rasulullah? Gapa ya Rasulullah? Ambil batu ikat di perut. Maka Rasulullah kata, aku nak tipu perut. Aku tak ada makan ni. Aku tak ada minum ni. Terpaksa aku kena ambil batu ikat di perut. Itu Nabi SAW. Sebab tu nak ayat kata sekaya-kaya manusia di dalam dunia. Saya ambil mana kata Rasulullah kaya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Duha. Allah Ta'ala kata, alam yajidka yatimam fa'awa. Lepas tu, wa wajadaka dhalan fahada. Lepas tu, wa wajadaka ilan fa'aghna. Tu nak ayat kata dalil kata Rasulullah orang kaya. Daripada orang susah, daripada anak yatim, daripada orang tak ada harta, orang tak ada rumah, fa'aghna. Jadi orang kaya. Tapi ayat ni bukan kaya harta. Ayat ni bukan kaya harta supaya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, laisal ghina an kathratil mal ataupun an kathratil arad. Bukan kaya-kaya ni orang banyak harta. Ustaz, saya ada rumah 2 hotel nak jual 2 juta lapar, 2 juta lapar. Kaya saya. Saya ada kereta 2 hotel duduk situ. Nak jual tu 2 juta lapar, 2 juta. Misal kata. Kaya lah orang tu. Tapi Rasulullah kata tu bukan orang kaya. Tapi orang kaya lagu mana? Walakinnal ghina. Tetapi orang kaya hati.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesa pernah bagi harta hak dia ada ma baina jabalain, di antara dua bukit. Kambing hak Rasulullah pera, kambing milik Rasulullah, ambil fi sabilillah, bagi pada orang miskin. Tu Rasulullah. Sabit tu nak raya kata Rasulullah SAW salah satu daripada orang yang kaya hati. Walaupun harta benar tak ada, tetapi seorang yang kaya di segi hati. Sebab tu kita nak jadi orang kaya hati, nak melemukkan hati, nak jadi orang syukur kepada Allah. Sebab tu tajuk yang saya raya hari ni, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat Allah Ta'ala raya di dalam Quran. Sikit sangat di antara hamba aku ni syukur kepada aku. Mata, telinga, rambut, tangan, kaki, tak usah bila banyak. Hari ni ada tak moci ya Allah ya Tuhanku, aku nak hidup 24 jam hari ni, bagi nyawa pada aku. Royak tak? Tak royak. Tapi bapa Allah Ta'ala bagi. Cuba masuk rumah sakit, jadi lelah, masuk royak kepada bomo, kata saya ni kena pakai oksigen 24 jam. Cuba royak kat bomo, tanya duit berapa harga. Rumah sakit Nara boleh ada 30 kau. Tapi cuba pergi klinik nak royak kata oksigen dengan harga mahal, berapa? Ada orang di bomo? Ada tak bomo? Ada. Nak tanya satu oksigen tu berapa kok harga dia? Tak ada bomo, tak apa. Pentingnya nak royak kata oksigen yang Allah Ta'ala bagi 24 jam, kita tak pernah minta, tapi Allah Ta'ala bagi. Tapi tujuan yang Allah Ta'ala nak royak, wa qalilun, sikit sangat, min ibadiyas syakur, daripada hamba aku yang syukur pada aku. Sikit sangat. Sebab tu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamu na'ilmal yaqin latarawun nal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alun na yawma idzin anin na'im thumma latus'alun na yawma idzin anin na'im. Manusia pakai duk bubuk lah harta, pakai duk gegel lah masalah harta. Hak Ustaz Tayyib kita duduk royak ceramah tadi masalah harta. Tak ada kata saya sebagai wali nak bayar hutang, tapi apabila mati harta banyak, saya orang mula-mula boleh makan harta. Sebab pakai bubuk harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai dalam kubur pun kita tak nak lagi harta, nak cari lagi. Tengok orang tua tak usah berhenti, nak cari tujuan nak dapat kekayaan. Allah Ta'ala kata hatta zurtumul maqabir. Tapi ayat yang belakang yang Allah Ta'ala kata summa latus'alunna yawma idzin anin na'im, tentang nikmat segala benda kita kena jawab. Kena royak. Nikmat mata kena jawab, nikmat telinga kena jawab, nikmat segala anggota yang kita ada di dalam tubuh badan kita, tak kira benda luar, kita kena jawab. Tu pun nak jawab tak habis. Nak jawab tak habis dah. Mana lagi kita nak jawab tentang anak kita, mana lagi nak jawab tentang suami kita, mana lagi nak jawab. Sehingga air sejuk yang kita minum, Rasulullah kata latus'alunna yawma idzin anin na'im, akan ditanya pada hari kebangkitan. Sikit lagi air sejuk ni. Bismillah. Masa dia kita orang ngajar sakit tekak dah. Kering tekak. Tu nak ayat kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi, jangan suka kata free. Tapi janji je Allah Ta'ala rakyat dah. Dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanallah. La in syakartum
Jika kamu syukur, alhamdulillah. Syukur. Syukur ni salah satu benda payah. Payah syukur ni. Sebab Nabi SAW sendiri royak kepada seorang sahabat, aku nak wasiat kepadamu satu perkara oleh kerana aku kasih kepadamu. Rasulullah kata, selepas daripada kamu semaya, baca satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Nak kasih pada Allah, kena minta dengan Allah. La ilaha illallah. Kasih kepada orang yang kita kasih. Kita kenal dengan tok lelaki kita, kita kasih kat dia. Kena dia kasih kita dulu tak? Kadang-kadang dia tak kasih kita, kita boleh kasih kat dia. Abang kita kasih pada abang. Walaupun abang kata, kita tak kasih padamu. Tu nak rakyat kata manusia. Tetapi Allah Ta'ala kita kena minta. Oleh kerana hati kita ni dia geleweng. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hati kita ni nak minta teguh dengan agama Allah. Nak minta hati kita ni ingat kepada Allah. Ala syukrika, ala zikrika, untuk mengingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan untuk syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, minta supaya Allah Ta'ala bagikan seelok-elok amalan. Tu nak ayat kata Rasulullah, tu nak ayat kata kita dengan Allah Ta'ala kena syukur banyak. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, seorang-orang mata buta, seorang daripada orang mata buta, hidup macam kita, makan macam kita, kecek macam kita. Dua perkara dia tak sama dengan kita. Mula-mula sekali mata buta. Perkara yang kedua, kaki kuda. Bukan kaki kuda ambil jok pohon ni, tak ada kaki. Kena jalan dengan tangan. Satu ketika tu, saya duduk tawah di kiling Kaabah. Ni saya jumpa dia lah. Tu nak ayat sebagai benar seorang pakcik yang umur tua, taruh mana dia dengan Allah Ta'ala. Kita ni cuba. Mata ada saing saya, orang Arab nak beli mata for kita. Ada nak jual? Tak ada orang nak jual. 4 juta, 5, 10 juta, tak sih lagi 20 juta, mahal dah tu 60 juta. Tak ada orang nak jual. Pocik hak mata buta saning, orang susah. Dia kata, jikalau ada orang nak jual mata, saya sanggup nak beli, walau dengan harga mahal. Hanya dah sini tak ada orang nak jual. Nak ayat kat dia, tak ada orang nak jual. Orang nara tak sip dia jual, tak ada dia nak jual mata. Pocik kata lagu mana? Jikalau Allah bagi mata kepada dia, minta sebelah je. Tak sip 2 belah ni, minta sebelah je. Nascaya pertama kali yang aku nak tengok rumah Allah Ta'ala. Aku nak tengok Kaabah. Macam mana bentuk Kaabah yang semua manusia pakat puja ke dia, pakat ibadat ke dia, pakat tawaf ke dia. Setiap tahun seramai manusia pakat tawaf di kiling Kaabah. Itu mata aku pertama kali yang aku nak tengok rumah Allah Ta'ala. Pocik mata buta. Lepas tu orang tanya dia, Pocik duduk jalan dengan kaki, jalan dengan tangan. Silap wasa dia. Pocik duduk jalan dengan tangan, tak ada kaki, mata buta, pocik tak nampak. Pocik duduk jalan pusing. Orang tanya dia, pocik tak letih ke? Orang tanya dia, pocik tak berasa kata kekak ke, ataupun tak berasa apa susah ke dalam hidup pocik? Jawab seorang pocik, wallahi, demi Allah, jikalaulah Allah Ta'ala bagi 2 mata, pocik tak nampak dah, 2 kaki pun tak nampak dah. Tetapi alhamdulillah,
Allah Ta'ala bagi pocik masih hidup untuk ibadat kepada Allah. Oleh kerana pocik ingat dalam satu ayat Al-Quranul Karim yang Tok Imam waktu maghrib baca saat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan jin dan juga manusia demi tujuan ibadat kepada Allah. Pocik masih ada peluang untuk nak ibadat kepada Allah. Walau keadaan mata pocik buta, walau keadaan dua kaki pocik kudung. Tu nak rakyat kata, orang yang ditarik oleh Allah tentang nikmat. Dan pocik kata, pocik tak akan dijawab di hadapan Allah Ta'ala tentang nikmat mata. Kita kena jawab belaka ni. Kita kena jawab belaka. Tapi pocik kata, pocik berasa apa? Pocik orang mula-mula masuk syurga. Sebab pocik tak kena jawab nikmat yang Allah Ta'ala bagi mata kepada pocik. Subhanallah. Kita apabila kita dengar, gapo perasaan kita? Sedih. Berasa apa nak terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Sebab tu, masa ada lagi, bebe. Masa habis kena ayat tu. Sebab tu, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kemungkinan masa saya tak tahu juga masa sampai pukul berapa. Kita dengar setengah jam lagi. Kita dengar satu cerita daripada cerita seorang anbiya, seorang penutus oleh Allah Ta'ala. Nama dia Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kita biasa dengar tak cerita Nabi Sulaiman? Biasa tak? Sebelum nak dengar daripada cerita Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi bangun pada waktu malam, pada waktu yang manusia senyap sunyi duduk tidur, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk nak jumpa dengan Tuhan, nak rayak kepada Tuhan, nak menajak kepada Allah, keadaan yang gelap gelita. Maka Rasulullah SAW salat tahajud, keadaan bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah duduk tidur. Bini duduk tidur. Maka Nabi semaya. Sehingga kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bekak. Kita gapo maya yang paling banyak sekali? Tarawih pun tempat kuliah kita maya. Ya tak? Tak dah. Kita maya tempat panjang. Hak tu berasa apa lama sekali dah. Lama semaya. Maya mana? Tarawih. Maya tarawih di Masjid Patah. Orang maya tu satu malam baca sejuzuk. Nabi SAW maya satu rakaat sehingga habis Baqarah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak pelik Nabi SAW bekak kaki. Kita semaya tapi bekak mata. Kita semaya tidurlah. Akhir Nabi SAW apabila bekak kaki, Aisyah bangun. Tengok Nabi subhanallah. Nabi SAW semaya sehingga bekak kaki. Royak pada abe-abe. Apa abe kacau semaya sehingga bekak kaki abe? Abe ni sebagai ahli syurga. Abe ni Allah Ta'ala royak dah. Muhammad ni sebagai ahli syurga. Betul tak? Betul. Tetapi bapa abe kacau semaya sehingga bekak kaki abe. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo Rasulullah jawab? Afala akuna abdan syakura. Subhanallah. Masuk molek dengan modal kita hari ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nilaikan Nabi sallallahu. Allah Ta'ala nilaikan aku sebagai hamba yang dhaif. Sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hamba yang bersyukur. Hamba yang sentiasa kata Alhamdulillah. Aku semaya ni tujuan Allah Ta'ala nilai aku. Allah tengok aku semaya sehingga bekak kaki aku. Sebenarnya tak kena semaya pun masuk syurga dah. Tapi tak, Nabi SAW. Itulah di antaranya cerita Nabi SAW. Kita mari dengar cerita Nabi Sulaiman. Maaf. Ada dua air kena minum dua-dua.
Air sejuk dengan air panas. Sebab sikit lagi mudah tu saya tanya pakai jawab tu dah. Sebab minum air panas, sebab ngajar. Bismillah. Kita biasa dengar belakang, okey, cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang nabi yang warisnya dia daripada Nabi Daud. Daripada Nabi Daud. Nabi Daud ni tu hewi dah kat dia. Mukjizat kat dia tu hewi khah dah kepada Nabi Daud. Tapi kepada anak dia Nabi Sulaiman tu hewi pula. Tu hewi pula pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman salah satu daripada mukjizat dia ni, dia boleh kecek dengan binatang. Biasa dengar tak cerita Nabi Sulaiman? Biasa dengar. Nabi Sulaiman ni mukjizat dia boleh kecek dengan binatang. Waktu mula-mula. Di antara mukjizat lagi, Nabi Sulaiman boleh pera jin. Tentera Nabi Sulaiman tahan hak Nabi Sulaiman, jodoh Nabi Sulaiman ni di antara jin dan juga manusia. Ada jin baik, ada jin jahat, adalah bahasa dia minal jinnati wan nas. Di antaranya jin hak dak baik dengan baik tu campur biasalah tu. Maka satu ketika tu Nabi Sulaiman alaihi salam dia jalan. Ada seekor binatang Allah Taala, nama dia sumuk. Sumuk orang kecil lah. Sumuk ni dia duduk buat sarang supaya dia lah. Maka apabila tentera Nabi Sulaiman di antara jin dan manusia jalan untuk nak lalu tepat sana, tempat sumuk dia buat sarang tu. Maka kata sumuk, kata kongtap sumuk, warna dia kata, fuck kita pakat nusuk belakang, masuk ada lubang. Pakat nusuk masuk ada lubang belakang. Oleh kerana Nabi Sulaiman alaihi salam nak mari dah, tentera dia yang paling hebat nak mari dah. Nabi Sulaiman apabila dia dengar sumuk kecek ni, kita ni supaya dalam kartun lah kalau kita, supaya dalam kartun cerita nak. Tapi bukan, Allah Ta'ala rayak dalam Quran ni. Cuma kalau kita nak baca Quran pula, dia panjang pula. Cuma nak rayak biar dicerita. Apabila Nabi Sulaiman alaihi salam dia dengar daripada gulungan sumuk duduk kecek, masuk dalam lubang. Kerana tentera Nabi Sulaiman di antaranya jin dan manusia, pakak marilah, lama ke dia jijak kita. Nabi Sulaiman jalan suka. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman suka oleh kerana dia pehek sumuk kata. Maka Nabi Sulaiman kata lagu mana? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, subhanallah. Nabi Sulaiman apabila dia dengar sumuk kecek, dia suka, dia kata, aku syukur kepada Allah oleh kerana aku dengar sumuk kecek. Sumuk ni nak lari kepada tentera aku. Maka Nabi Sulaiman pergi jalan. Akhir tu Allah Ta'ala rayak pula cerita Nabi Sulaiman alaihi salam dengan seekor burung, nama dia burung Hudhud. Burung Hudhud ni seekor burung, dia ada, orang panggil kata dia ada kodi hak burung ni. Burung ni apabila Nabi Sulaiman nak tebuk air, nak tebuk telaga ni, suruh burung Hudhud ni rayak kepada burung Hudhud, burung, kamu tunjuk mana tempat ada air banyak. Burung akan tunjuk, Nabi Allah Sulaiman, sini tempat air banyak menggali. Apabila gali, air banyak semua. Sebab orang dulu dia tak ada support dengan kita hari ni. Umur kita lah ni pakai berapa. Dulu nak air gali. Maka akhir, apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam rayak kepada burung Hudhud, itu sebagai benda yang burung Hudhud boleh buat. Satu hari burung Hudhud tu pergi kok mana tak tahu. Nabi Sulaiman nak pakai Hudhud ni. Nak rayak kepada Hudhud. Nak beri satu amanah kepada Hudhud. Maka akhir rayak panggil Hudhud, kata mana burung aku ni? Burung duk mana? Cari tak jumpa. Sehingga Nabi Sulaiman rayak
Jikalau burung hud-hud kelik, aku nak azab dia. Aku nak semelih dia. Sakit hati sangat nak. Biar aku panggil tak mari. Sebab dia lukna Nabi Sulaiman. Panggil tak mari, panggil tak mari. Akhir, burung hud-hud tu mari jumpa dengan Nabi Sulaiman. Torong kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak semelih lah dia ni. Sebab janji dah kata, hud-hud kelik ni aku nak semelih. Tapi apabila burung hud-hud kelik tu royak kepada Nabi Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman, aku ada berita yang paling baik nak cerita kepadamu satu benda. Nabi Sulaiman tanya, gapo dia? Aku ni daripada Palestin pergi kepada Yaman. Jauh perjalanan. Palestin dengan Yaman ni cuba kita buka peta tengok. Buka penti tengok perjalanan agak jauh. Tapi burung hud-hud dia pergi sampai di negara Yaman. Negara Sabak dia panggil. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabak. Cuba klik baca. Di negara Yaman, negara Sabak, ada seorang perempuan raja yang maha kaya. Tetapi dia semua matahari. Ibadat dia kepada matahari. Maka burung hud-hud ni rakyat kepada Nabi Sulaiman. Kata, hai Nabi Sulaiman, aku ada benar tukaran kepada mung satu perkara. Mu nak bunuh aku tak usah bunuh lah. Aku ada satu perkara, satu orang raja daripada Sabak, daripada Yaman, dia semua kepada matahari. Nabi Sulaiman pun berasa percaya tak percaya. Tak tahu lagu mana rakyat kepada hud-hud. Lagu ni. Aku nak rakyat kepadamu, kalau cerita tu jadi sungguh, mu ambil surat aku ni, pergi pada seorang raja yang bernama Balqis. Balqis nama dia. Maka burung hud-hud saat ni tu adalah riwayat kata ada dengan mulut dia, ada dengan kaki. Petinya tak ada masalah. Hud-hud saat ni tu tuber daripada satu tempat daripada negara Palestin pergi kepada Yaman. Siapa negeri Yaman? Ambil tulisan yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihi salam bagi kepada seorang perempuan yang dinamakan Raja Balqis. Maka Raja Balqis ambil buka tengok surat tu tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari surah gapo ni? Dari surah gapo kita ingat tak? Surah 6, surah Sumur. Cuba klik baca ni, cerita saya royak je. Cuma kita klik baca mula lah. Klik baca mula, tengok tafsir ayat Quran mula. Dari surah 6 Allah Ta'ala sebut tentang Sumur. Saat ni Sumur hak Nabi Sulaiman jalan saat ni. Maka Allah Ta'ala royak pula cerita Balqis. Apabila sampai tepat saat ni, Balqis ambil surat, tengok innahu min Sulaiman. Daripada seorang yang bernama Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Daripada sepucuk surat yang tulis bismillahirrahmanirrahim. Pia Allah, pia Rahman, pia Rahim. Aku semua matahari. Tak kenal mana Allah, mana Rahman, mana Rahim. Nabi Sulaiman ambil tauhid, bawa kepada seorang perempuan yang bernama Balqis. Maka Balqis apabila tengok, Sulaiman ni, bahasa kita mudah-mudah lah, Sulaiman ni mari nak putus agama kita. Benar kita iktikad ni, Sulaiman nak mari putus. Nak marah kita ni. Yalah tak? Benar hak kita iktikad ni, apabila orang mari sekat, kita marah. Misal kata, orang kata, kita tak usah pergi Mekah. Kita nak kata ke mana? Marah kita. Sebab Mekah tempat kita nak ibadat. Jangan pergi sejid. Lari pergi sejid. Tempat kita ibadat, kita marah. Supaya tu juga Balqis. Apabila dia rapsan daripada Sulaiman, tengok, tak siri aku semua matahari. Akhir tu, Raja Balqis panggil tentera Balqis. Panggil orang yang duduk kerja dalam Raja Wang Balqis. Mari kita sorak. Macam mana kita nak terima untuk kita nak lawan Nabi Sulaiman. Nak buat lagu mana? Akhir, mari dengan Tan Amat, mari dah. Balqis duduk depan. Royak.
Aku dapat berita daripada seorang raja daripada negara Palestin. Dia tulis dalam tulisan, jangan semua matahari, semua kepada Allah yang satu. Orang dengar pakak marah belakang. Sulaiman, kita ginilah. Bawa tentera kita. Kita ambil tentera kita, pergi jumpa dengan Sulaiman. Kita lawan dengan dia. Tapi putusan tu duduk di Balqis. Sebab dia seorang raja. Sebab dia seorang punam walaupun dia seorang perempuan. Tapi namsi yang dia rakyat tu, orang pakak dengar. Dia kata lagu ni. Ambil hadiah. Wipung hadiah. Tentera aku bawa hadiah. Pergi jumpa dengan Sulaiman. Rakyat kepada Sulaiman. Kata ni hadiah yang aku bagi kepada Nabi Sulaiman. Dia dua orang ni sama debel. Sama megah dua orang ni. Sama debel lah mudah kata. Sebab ni Raja Palestin. Hak ni Raja Sabak, Raja Yaman. Akhir tentera daripada Yaman, daripada Sabak bawa harta, bawa benda-benda, pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Tentera Nabi Sulaiman tanya, "Mung pia nak jumpa dengan siapa?" "Raya aku nak jumpa dengan Sulaiman. Aku daripada Balqis untuk mari bui satu benda kepada Nabi Sulaiman." Sulaiman panggil masuk, duduk. Sulaiman kata lagu mana? "Mung tak sah marilah aku. Mung tak sah mari tipu aku dengan harta. Sebab aku dakwah mung agama untuk nak menajahkan kamu daripada azab api neraka. Tak sah bawa lah harta, aku tak ada nak, aku kaya dah. Aku banyak dah harta." Maka akhir tentera saat ni tu, tentera apa heret tentera ni, orang panggil kata Araka ataupun tahan daripada Balqis tu, klik jumpa dengan Balqis mula. Jumpa dengan Balqis, rakyat kepada Balqis. Rakyat lagu mana? Nak minum ais tak? Bukan dah, minum ais tak? Bismillah. Dia berasa dia kalau cerita ni, kalau sedap agak dia kena kosna. Dan kalau cerita tak sedap tu, dia langsung tak apa. Ala kulli hal, tentera Balqis saat ni klik siapa? Negara dia, rakyat kata Sulaiman tak terima harta daripadamu kecuali nak minta Balqis ni pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni apabila dia dengar burung hud-hud rakyat saat ni tu, Nabi, Balqis tu dia ada arah. Dia ada racawang dia yang paling molek, yang paling cantik, yang paling hebat. Lepas tu dia ada benar tu benar ni. Hud-hud kelik rakyat kepada Nabi Sulaiman. Siapa kau Nabi Sulaiman tu? Longlai kepada Balqis saat ni. Maka akhir, apabila tentera kelik Balqis ni, sendirilah nak pergi. Kerana kita kena pergi dah. Kena pergi jumpa juga dengan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, keadaan yang tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam panggil tentera dia. Panggil di antara tentera dia untuk nak sorak kata lagu mana kita nak buat ni. Lagu mana kita nak rapme kepada Raja Balqis. Orang kaya nak mari tempat kita ni. Orang jangok nak mari tempat kita, kita nak buat lagu mana? Contoh mudah-mudah. Kalau raja nak mari rumah kita, kita nak video ngarung air baru gitu ke? Dak cari hamba kita. Ambil hamba tok jalan tu nak ayat kata kita nak tonrap orang besar dengan cara mulianya. Macam tu juga Nabi Sulaiman. Apabila keadaan yang tersebut, Nabi Sulaiman ada di dalam keadaan Raja Balqis nak mari jumpa dia. Nak mari jumpa. Nabi Sulaiman panggil tentera dia, rakyat kepada tentera dia, lagu mana kita nak buat ni? Keadaan seorang raja perempuan nak mari jumpa dengan aku. Sebab aku nak dakwahkan agama Allah. Maka akhir, seorang daripada jin, nak kata seko pun ikutlah. Seko daripada jin tu, nama dia, nama apa? Ifrit. Nama Ifrit. Jin yang bernama Ifrit ni jin takabur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia ni seorang jin takabur. Sesungguhnya aku sangat gagah Nabi Sulaiman. Rakyat kepada Nabi Sulaiman. Ifrit ni kalau mau kita gak Ifrit. Mudah-mudah mau kita. Biasa tengok muka Ifrit for kita. Tak biasa, saya pun tak biasa, tapi duduk dengar letter otak dia mau kata Ifrit atik. Ifrit ni Ifrit dah saya tak silap kok.
Ada 5 minit lagi. Kalau tak habis pun kita sambung minggu depan. Ifrit saat ni tu apabila dia jumpa dengan Nabi Sulaiman, dia royak kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, kalau mu bangun. Nabi Sulaiman ni masalah dia nak tonrap dia di molek. Dia nak ambil raja wang hak Balqis tu pergi duduk tempat dia. Nak lagu mana? Ifrit royak, Nabi Sulaiman, aku ni seekor jin yang paling hebat, yang paling gagah. Aku selepas daripada mu bangun, arah ataupun benar hak yang ada di Balqis tu, wang Balqis tu mari duduk depan mu dah. Apabila Sulaiman bangun saat ni. Tapi Nabi Sulaiman tak bangun lagi lah. Tapi dia ada seorang orang soleh. Tak sebut kata pia. Dalam tafsir Quran pun tak sebut juga kata pia orang soleh. Ada yang kata Nabi Sulaiman sendiri, ada yang kata ada seorang orang yang soleh yang selalu beribadat kepada Allah. Orang soleh ni dia kata lagu mana? Hei Nabi Sulaiman, jikalau kamu kelip, kamu katuk mata kamu buka, nescaya aras Balqis akan duduk depanmu. Nabi Sulaiman kelip arah mari duduk depan. Subhanallah. Nak kata lagu mana tak tahulah. Di antaranya benda yang dimiliki oleh Balqis saat ni tu. Benda yang milik oleh Balqis. Apabila benar saat ni duduk tepat Nabi Sulaiman, Balqis mari. Jadi wang hak molek lah. Depan wang tu molek. Dalam tu ada arah hak Balqis. Balqis mari, subhanallah. Dia dah kata subhanallah sebab dia tak ibadat pada Tuhan. Dia mari dia tengok. Kalau kita agak Allah peliknya. Aku tak biasa tengok. Aku tak biasa nampak lagu mana comel sangat ni. Sehingga Balqis apabila nak masuk dalam raja wang Nabi Sulaiman tu, kena akak kaki. Sebab perasaan kata wang Nabi Sulaiman duduk bawah air. Subhanallah, comel sangat. Nak tengok tak wang Nabi Sulaiman? Mati masuk syurga. Jangan mati masuk neraka. Lama ke boleh tengok api. Mati masuk syurga, insya-Allah kita royak kepada Allah, ya Allah. Mana orang cewang hak Nabi Sulaiman, hak Ustaz Mak duk royak hari tu nak tengok sangat. Siapa kau Balqis hakak kaki-kaki. Tengok jejak kena kecuming yang paling cerah sekali. Subhanallah, Balqis apabila tengok raja. Jadi siap form jugalah masa tu. Apabila akak ni Nabi Sulaiman, seolah Nabi Sulaiman kata, radak raja akak kaki nak mari pak raja wangku. Mudah-mudah kata, tapi dak. Nak raya kata apabila Balqis mari tengok, subhanallah, tengok keadaan molek, akak kaki jejak bukan air kali. Jumpa dengan Nabi Sulaiman, tengok aras yang ada di depan Nabi Sulaiman, hak ni adalah milik aku. Hak dia. Bapa mari duduk sini. Mari duduk tempat Nabi Allah Sulaiman. Maka keadaan yang tersebut, Nabi Sulaiman pun syukur kepada Allah. Liyabluwani an ashkurukum am akfur. Nabi Sulaiman kata, ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nak tengok dua benda je. Benda yang pertama, kuasaan Nabi Sulaiman boleh buat, boleh tentera, boleh kecek, boleh tu, boleh ni. Yang mula-mula sekali, di antaranya, kamu kufur, ashkur am akfur. Kamu nak syukur ke kamu nak kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tu je dua jawapan yang cerita Nabi Sulaiman. Kita boleh serup kata Nabi Sulaiman ni dia boleh buat segala benda tujuan nak syukur kepada Allah. Sebab tu comelnya modok kita hari ni. Sebenarnya kita boleh tak nama modok ni syukur saja boleh. Tapi saya ambil karakter daripada ayat Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan di kalangan manusia hamba Allah, yang dikata hamba Allah, aku ni hamba Tuhan, qalilun, sikit sangat ya. Allah Ta'ala raya sikit. Banyak dah sikit. Allah Ta'ala raya min ibadiyas syakur, daripada hamba yang bersyukur kepada aku. Sebab tu kita adalah manusia min ibadiyas syakur. Adakah kita nak
syukur ataupun kita nak kufur dengan Allah. Sebab tu saya baca dah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kita syukur kepada Allah, Allah akan tambah kepada kita. Hari ni kita boleh nikmat, kita kata alhamdulillah. Kita boleh kerja 300 kok sehari. Islam Nara nak beli kelang untuk nak dermakan, kita masuk 200 kok. Subhanallah. Syukur. Sikit je 200 kok. Nabi SAW ma baina jabalain, di antaranya 2 bukit. Lepas tu kita hari ni semua fak kita tak boleh 44,000. Boleh. Saya kata boleh. Sebab kita nak syukur nikmat yang dibagikan oleh Allah. Kita hari ni daripada orang yang daripada seorang manusia min nutfah, daripada air mani, apabila jatuh di atas bumi, dipatuk oleh air, tak ada harga. Ada harga tak? Tak ada. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana min nutfah, daripada satu tokoh air mani, masuk dalam perut rahim mak, masuk dalam kandungnya, jadi satu benda, summa izama, jadi tulang, jadi tu, jadi ni, jadi seorang budak, keluarkan daripada kandungnya ibu hal keadaan sehat. Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah yang muliakan anak Adam. Kita boleh mulia daripada anak Adam, lemu. Kepala dengan punggung sama. Tapi anak Adam, kepala duduk di atas, punggung duduk bawah, kaki duduk bawah sekali. Subhanallah. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala memuliakan kita dengan agama Allah, dengan anggota yang dibagikan oleh Allah, dengan mata, dengan hidung, dengan tu, dengan ni, segala benda. Tetapi dengan sebab kita nak syukur nikmat yang sedikit, banyaklah kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan la azidannakum. Allah janji kata dia tambah. Hari ni Islam Nara nak beli kelang, 200 kok. Mungkin Allah Ta'ala akan tambah 200,000. Mungkin. Benda ni tak ada pelat. Sebab milik semua Allah yang milik. Bukan kita milik. Kerja. Orang pergi motong. Boleh 18 kok sehari ada. 18 kok. Tapi 18 kok, alhamdulillah. La azidannakum. Allah janji dia akan tambah. Wala in kafartum. Kufur nikmat pula. Allah bagi. Allah wi segala benda. Mata Allah Ta'ala wi dah tak kena bayar. Telinga Allah Ta'ala wi tak kena bayar. Segala benda Allah Ta'ala wi tak kena bayar. Wala in kafartum. Kamu kufur. Inna azabi la syadid. Allah Ta'ala tak janji kata dia nak kurang harta. Tak. Akhirat azabi. Azab Allah yang sangat pedih. Yang mana apabila masuk di dalam api neraka, yauma nakunu li jahannama halim talati wa takunu hal min mazid. Apabila masuk seorang manusia jadi kayu api untuk api neraka, Allah Ta'ala tanya, wahai neraka, adakah dah cukup kayu api yang kami dah masuk dalam kamu? Hal min mazid. Ya Allah, adakah kamu nak tambah? Tambah ya Allah. Yang ni tak pasal kelubung, yang ni buat maksiat, yang ni buat tu, mazid, tambah ya Allah. Itulah di antaranya ayat yang saya bawa di hari ini dalam suratul Saba. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama di dalam cerita yang saya cerita kepada kita. Itulah apa yang salah dan juga silap. Itu daripada hawa nafsu saya ataupun cedengnya saya. Saya pun tak ada juga nak cedeng. Sebab habis solat pun royak dengan raduh juga. Royak kata dia sebenarnya nak ceramah ni paling kurang sebulan kena cedeng. Ni cedeng tak sampai 2-3 hari. Sebab tu maaflah kepada kita apa yang salah dan juga silap. Tapi saya yakin bahawasanya di dalam penyampaian saya banyak di antaranya manfaat. Benar yang kita boleh dapat faedah apa yang saya cerita, jangan lupa ambil guna. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu bagilah kami sebagai hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah, dan bagilah kami sebagai hamba yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wilah kami sebagai hamba yang sedekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.